أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراككم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم
izil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kerabat Rasulullah dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta ibnus sabil, orang musafir yang keputusan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, yakni Allah, kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, itu hari bertemunya dua angkatan tentera Islam dan kafir di medan perang Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Iaitu ketika kamu berada di tepi lembah yang dekat ke Madinah dan mereka pihak musuh berada di tepi lembah yang jauh dari Madinah. Sedang kafilah pembawa dagangan musuh berada di tempat yang rendah, di tempat kamu di tepi laut. Dan kalaulah kamu berjanji dengan mereka mengenai peperangan itu, niscaya kamu akan berselisih pada menentukan harinya. Akan tetapi pertemuan angkatan kamu dengan angkatan mereka yang tidak disangka-sangka itu ialah supaya Allah melakukan suatu perkara kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlakunya. Itu supaya orang kafir musyrik yang binasa itu binasa dengan keterangan yang membuktikan kesalahannya. Dan supaya orang Islam yang hidup itu hidup dengan keterangan yang membuktikan kebenarannya. Kerana sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu dalam mimpimu sedikit bilangannya. Dan kalaulah ia perlihatkan mereka kepada kamu ramai bilangannya, tentulah kamu akan merasa gerun dan tentulah kamu akan berbantah-bantah dalam urusan perang itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Dan ingatlah ketika ia memperlihatkan mereka kepada kamu wahai umat Islam, semasa kamu bertemu dengan mereka, sedikit bilangannya pada pandangan mata kamu. Dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangannya pada pandangan mata mereka. Kerana Allah hendak melakukan suatu perkara kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlaku. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Anfal, tetapi pada juzuk yang ke-10. Surah yang ke-8 bermula ayat 41 sehingga ayat 44. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang peperangan Badar. Bukan menceritakan tentang tajuk kepada surah ini sendiri, iaitu harta rampasan perang. Al-Anfal. Al-Anfal juga dipanggil sebagai Al-Ghanaim, yakni harta rampasan perang yang diperolehi melalui peperangan, di mana pihak musuh dikalahkan dan dikuasai. Maka segala yang mereka miliki, sama ada yang berupa wang ringgit yang mereka bawa, senjata-senjata yang mereka bawa, kenderaan-kenderaan yang mereka bawa, termasuklah tanah-tanah yang menjadi milik mereka sebelum ini, akan dirampas ataupun akan diperoleh oleh orang Islam untuk dinamakannya sebagai ghanaim atau ghanimah, atau disebut juga anfal, harta rampasan perang. Maka Allah memulakan itu pada juzuk yang ke-10, wa'lamu, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, annama ghanimtum, bahawasanya apa yang kamu perolehi daripada orang kafir disebabkan kemenangan dalam peperangan. Di mana harta-harta
yang diambil daripada orang kafir ni ada beberapa jenis. Yang pertama dinamakan sebagai ghanimah, rampasan perang. Yang kedua dinamakan sebagai faid. Faid itu harta yang diambil daripada musuh tanpa peperangan. Atau diperolehinya secara perdamaian, umpama jizyah, umpama cukai perniagaan, 1/10 cukai perniagaan. Maka ini disebut sebagai faid. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala nak ceritakan harta yang diperolehi daripada rampasan perang yang disebut sebagai ghanimah. Kata Allah, ketahuilah kamu wahai orang beriman, annama bahawasanya ghanimtum min syai', apa sahaja yang kamu perolehi daripada perang, fa anna lillahi khumusahu, maka bagi Allah itu 1/5. Walil rasul, dan juga rasulnya, walidil qurba, dan kaum kerabat Nabi, wal yatama, dan juga anak-anak yatim yang kematian ayahnya sedangkan dia masih kecil dan belum balik, dan orang miskin, ini orang-orang yang tidak cukup keperluannya, wabnis sabil, musafir yang terputus bekalan perjalanannya, in kuntum amantum billah, kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumal Furqan, pada hari di mana dibezakan kebenaran dan kebatilan, Yaumal Taqal Jam'an, itu pada hari di mana bertemunya dua kelompok benar, yakni Islam, dan juga kelompok yang batil, yakni musyrikin Mekah, yang dikenali juga dengan hari Badar, atau disebut Badar Kubra, atau disebut sebagai Yaumul Furqan. Itu hari pertemuan yang begitu epik, suatu pertarungan yang begitu menakjubkan, kerana ia melibatkan mukjizat dan juga melibatkan pada malaikat yang turun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, dalam ayat yang kita bacakan ini, kalau sebelum ini pada permulaan suratul Anfal, bila Allah menyebut yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfalu lillahi war rasul, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta yang diperolehi daripada peperangan. Katakan itu urusan Allah dan Rasul. Kamu tak perlu nak sibuk-sibuk nak tentukan, saya bunuh ramai musuh, saya patut dapat banyak. Ini orang tua tak berperang, dia tak dapat banyak. Ini orang yang cuma duduk jaga bendera dan sebagainya. Maka urusan pembahagian harta rampasan perang, urusan Allah dan Rasul. Ada pun maksud perintah Allah, apapun yang diputuskan oleh Rasul itu perintah Allah. Dan Nabi SAW menjalankan perintah Allah. Apa yang Nabi sebut itulah perintah Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa harta rampasan perang ini dibahagikan dengan 6 bahagian. 6 bahagian. Iaitu 1 bahagian untuk orang yang berperang. 1 bahagian untuk orang-orang berperang. Dan 1 bahagian lagi dibahagikan 5. Dari 6 bahagian. 1 untuk orang yang berperang. Yang menaiki kenderaan diberikan 2 bahagian. Daripada harta pusaka, harta ghanimah tadi dibahagikan secara 6. Macam mana cara pembagian 6? Atau dengan lebih mudah kita sebut macam ni. Harta rampasan perang itu dibahagi 5. 1/5 Allah dan Rasul akan tentukannya pada kelompok-kelompok yang tidak menyertai peperangan. Manakala 4/5 dibahagikan kepada orang-orang yang menyertai peperangan. Kalau pembahagian kasarnya dibahagikan 6, iaitu 1 bahagian diberikan kepada orang berperang, maka 5 bahagian daripada 1/5 itu dibagikan 5 kelompok. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang 5 kelompok yang diambil daripada 1/5 harta rampasan perang. Bahasa mudahnya gini, supaya kita tak pening pembahagian, iaitu harta rampasan perang dibagi 5, 1 dicabut dulu. Maka tinggal 4/5. 4/5 inilah yang dibahagikan antara tentera-tentera yang menyertai perang. Yang tidak menyertai perang tidak akan diberikan. Yang menaiki kenderaan, dia ada unta, dia ada kuda, maka dia akan mendapat seganda daripada orang yang berjalan kaki. Kalau tentera tu berjalan kaki, sebab dia tak ada maintenance binatang atau kenderaan, maka dia mendapat 1, yang berkenderaan mendapat 2.
45 tadi, kaedah dibahagikan ialah yang berkenderaan seganda daripada tentera yang tidak berkenderaan. Baik, selesai 45. Baik, ada pun 1/5 yang Allah Ta'ala sebut. Fa'anna lillahi khumusah. Bagi Allah itu khumusah. Yakni 1/5 daripadanya. Maka disebut siapakah yang berhak mendapat 1/5 ini, itu dibahagikan. Yang pertama, itu ada 5 bahagian. Yang pertama dibahagikan bahagian Nabi SAW. Nabi dapat 1 bahagian daripada 1/5 tadi. 1/5 tadi dibahagi dengan 5, Nabi akan dapat. Jadi kalau 1 bahagian tadi katakan 100,000 katakan, maka Rasulullah akan mendapat 1/5 daripada 100,000, 20,000. Maka untuk apa diberikan kepada Nabi SAW? Ya, kerana Rasulullah pemimpin, maka dia akan berikan pada siapa yang dia kehendaki. Maslahat dan sebagainya. Macam kita sebut pemimpin, dia kena ada duit poket. Duit poket tadi nak tolong orang tu, nak tolong orang ni. Macam kita lihat YB kita. Okay, dia dapat duit. Tapi duit itu bukan untuk dia. Siapa pun yang mengadu masalah, yang cerita itu dan ini, maka inilah bahagiannya. Dan ini 1 bahagian daripada 1/5 tadi. Untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk keluarga Rasulullah yang disebut sebagai Zawil Qurba. Zawil Qurba di sini ialah keluarga Rasulullah daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kerana kedua-kedua Bani ini yang sama-sama di pulau. Ketika mana Rasulullah di pulau pada permulaan Islam. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka siapa pun keturunan Rasulullah daripada Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, mereka berhak mendapat harta rampasan perang. Dengan kata lain, mereka tidak berhak mendapat zakat. Mereka mendapat harta rampasan perang. Namun, oleh kerana hari ini tidak ada peperangan, maka keluarga Nabi SAW tidak ada bahagian dia. Sebab peperangan tidak ada. Kalau ada, memang dia dapat daripada 1/5. Namun tidak ada, maka para ulama berisytihad, mereka boleh menerima zakat kalau mereka miskin. Kalau ikutnya keluarga Rasulullah tidak berhak terima zakat. Tidak berhak. Kerana mereka sudah ada bahagian mereka yang berupa harta rampasan perang. Setiap kali orang Islam berperang, maka 1/5 dicabut. 1/5 tadi ada 1 bahagian untuk keluarga Rasulullah. Jadi kalau keluarga Rasulullah ada berapa orang? Ada 1,000 orang katakan. Maka dibagilah. Kalau ada 1,000 orang, ada misalnya 10,000, dia beri RM100 seorang sebagai contoh. Kalau mereka ni ada 100 orang, duitnya ada kita katakan 10,000, okey, beri mereka RM100 seorang. Kalau dapatnya 1,000,000, maka diberi mereka dengan jumlah misalnya 10,000 seorang. Maka berapa jumlah mereka akan dibahagikan? Di mana keluarga Rasulullah memang dia ada satu dana khas daripada harta rampasan perang. Di seluruh dunia berperang, dia ada dana tadi. Maka semua keluarga Rasulullah tidak berhak dapat zakat. Haram mereka menerima zakat. Atas nama kemiskinan dan sebagainya. Cuma saya katakan ulama mutakhirin berfatwa, berisytihad, sebab tidak ada lagi bahagian perang untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak mendapat zakat. Yang ketiga, golongan yang berhak mendapat harta rampasan perang daripada 1/5. Daripada 1/5 ialah anak-anak yatim. Kita tahu anak yatim, anak-anak orang Islam yang kematian ayah mereka, bukan kematian ibu. Di mana syarat anak yatim ni 2. Yang pertama, yang mati tu ayah dia. Yang kedua, dia belum balik. Kalau sekiranya dia salah satu hilang syaratnya, maka dia bukan anak yatim. Kalau sekiranya ayah dia memang mati tapi dia sudah balik, tidak disebut anak yatim. Walaupun dia baru tingkatan 1, tapi dia dah balik. Ataupun mungkin dia ni kita katakan perempuan, ayah dia mati tapi dia dah balik umur 9 tahun, dah balik. Dah datang darah bulan dia. Maka dia tidak disebut sebagai anak yatim. Anak yatim ada 2 syarat. Yang pertama, yang mati itu ayah dia. Yang kedua, dia masih belum balik ketika mana matinya ayah dia. Adapun selepas balik, tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Dan yang keempat, golongan yang diberikan harta rampasan perang ialah masakin. Itu orang-orang miskin. Mana-mana orang Islam yang miskin, maka mereka berhak mendapat harta rampasan perang. Semua harta rampasan perang ini antara syarat utama, semua yang memilikinya atau memperolehinya cuma orang Islam sahaja. Kalau ada orang kafir, anak yatim dan miskin, mereka tidak berhak mendapat harta rampasan perang. Mereka dapat bantuan-bantuan lain tapi bukan harta rampasan perang dan bukan juga zakat.
bantuan-bantuan lain. Bukan bererti Islam mengabaikan kemiskinan di kalangan orang bukan Islam. Tidak. Kan Ihsan mengira pertama dari sudut keislaman, yang kedua dari sudut kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan Islam juga menolong dan membantu siapa sahaja. Kan Nabi SAW menyatakan setiap yang bernyawa ada pahala sedekah. Atau memberi minum anjing pun ada pahala sedekah. Masakan memberi minum manusia, beri makan manusia. Cuma ada pendapatan-pendapatan negara yang tidak boleh dikongsi dengan orang bukan Islam. Seperti zakat, seperti ghanimah. Hal-hal yang lain ataupun duit-duit yang lain boleh, contoh di mana orang bukan Islam, dalam sistem negara Islam mereka dicukai 1/10 daripada cukai perniagaan. Cukai perniagaan mereka, bila mereka berniaga, mereka akan bayar cukai dipanggil usyur. 1/10. Kalau mereka untung 100,000, 10,000 maka dibayar. Dan duit tadi bukan sekadar untuk menjaga keselamatan mereka, bahkan mengembalikan semula ketika mana mereka miskin. Demikian juga jizyah. Umar Al-Khattab pernah melihat seorang tua Majusi yang bekerja. Maka ditanya, pakcik gimana? Kerja. Kan aku masih kena bayar jizyah. Lalu kata Umar Al-Khattab, tidak patut. Kami mengambil cukai waktu mudanya, lalu kami tidak kembalikan waktu tuanya. Maka kata Umar Al-Khattab, datang semula ke Baitul Mal untuk kami tulis nama kamu di kalangan penerima bantuan. Artinya, walaupun Islam mewajibkan jizyah kepada bukan Islam, sebagai satu cara orang Islam menjaga mereka. Sebab mereka tidak ada kewajipan mempertahankan negara. Orang Islam akan jaga mereka. Mereka tak perlu perang. Sebab mereka kalau perang pun mati sia-sia. Mereka bukan mati syahid. Maka Islam nak jaga benda itu supaya ada ruang-ruang mereka dapat hidayah. Namun bila mereka ini susah, diambil daripada wan jizyah tadi, dipulangkan semula pada mereka atas keperluan mereka. Ini telah dilakukan semenjak zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka syarat harta rampasan perang cuma orang Islam. Kemudian orang-orang yang disebut Ibn Sabil. Ibn Sabil mana-mana musafir Islam yang terputus bekalan. Maka Allah Ta'ala menentukan pembahagian harta rampasan perang supaya tidak ada perasaan tamak sesama kamu. Supaya tidak ada perasaan ananiyah, keakuan sesama kamu. Kerana Allah Ta'ala mengetahui manusia dalam bab harta ini, dia boleh bergaduh. Kita harta pusaka pun boleh bergaduh, walaupun adik-beradik. Ini kan pula harta rampasan perang, kita bukan adik-beradik, cuma saudara seagama. Ini harta pusaka mak kita. Kadang-kadang ayah masih hidup ataupun ibu masih hidup, boleh bergaduh, boleh berbalah. Sebab itu kita dapati dalam Islam, bab harta ini syarak datang menentukan. Syarak beri penentuan supaya kita jangan bergaduh bab harta. Ya, kita mungkin bertolak ansur, tapi kelompok yang bertolak ansur dengan harta ni tak ramai. Yang ramai tetap nak hak mereka. Oleh sebab itu Islam menurunkan peraturan dan undang-undang mengawasi dia setiap perkara yang berkait dengan harta. Umpamanya mas kahwin, Islam mewajibkan lelaki membayar mas kahwin, membayar nafkah. Bayar nafkah. Kadang-kadang bila lelaki ni abaikan nafkah, satu tahap wanita ini mungkin saman lelaki tadi untuk mengambil balik hak nafkah. Supaya setiap kaum lelaki tahu hak nafkah tu hak wajib. Mereka jangan mengambil kira kerana perempuan tu tak minta, mereka pun tak bagi. Nanti dituntut di mahkamah, teruk kena bayar lamsam. Kena bayar selepuk 20 tahun kahwin. Jadi dalam Islam semua bab harta, Islam begitu sensitif. Jaga. Sama ada harta pusaka, harta ghanimah, dan harta yang lain yang dirampas daripada bukan Islam. Semuanya ada pembahagiannya. Dan demikian juga dalam bab zakat, ada pembahagiannya. Islam tak suruh pungut zakat, ikut suka kamu lah. Ada pembahagiannya. Supaya semua orang tahu dia ada hak atau dia tak ada hak. Jangan bila dikutip zakat, saya pun nak juga duit zakat. Itu kan duit dipungut daripada saya. Kerana itu Allah menyebut asnaf zakat itu 8. Kalau kita tolak amil, maka ada 7. Supaya yang tak berkenaan, sila main tepi. Dalam kelompok al-mustahiqun yang berhak mendapat pusaka, ini kelompok lelaki ada berapa? Kelompok perempuan ada berapa? Okay, lelaki ada 15, perempuan ada 10 yang berhak dapat harta pusaka dan senarai. Itu juga bergantung pada kekuatan dan juga hijab, mahjub dan sebagainya. Maka yang tak berkenaan sila main tepi. Jangan menyebut kamu bukan dalam kelompok yang berhak dapat harta pusaka. Maka semuanya ini bagi menjaga sistem manusia.
Hatta dalam muamalah jual beli, Islam tetapkan. Syarat barang mesti ditentukan harga. Jangan tak beritahu harga. Berapa harga? Ikut suka awak nak bayar berapa. Maka ini tak sah muamalah macam ni. Dia kena beritahu. Sesudah dia beritahu orang nak bayar berapa, itu hal dia. Harga dia RM50. Tak apa, saya nak bayar 100. Dekah. Keep the change. Tak ada hal. Kalau kita tanya berapa ikut suka awak, maka ini bukan muamalah dengan Islam. Kita naik teksi ke, kita buat apa, dia mesti bayar dan kita kena beritahu harga dia. Sebab itu antara syarat jual beli, dia mesti ada as-saman, harga. Harga pada suatu benda. Kita buat perkhidmatan. Berapa perkhidmatan Tuan Haji ni? Beritahu berapa harga. Jangan dah ikut suka awak nak bayar berapa. Tak boleh. Menimbulkan perbalahan. Beritahu dia berapa, lepas tu terpulang dia nak bayar lebih atau dia nak bayar kurang dan dia minta pengurangan. Dia kata RM50. Saya tak ada RM50, saya ada 40. Boleh 40? Okey 40. Okey. Kita beri satu sebutan harga supaya tidak berbalah. Kalau kita kata ikut suka awak lah. Ni nombor akaun saya, bank in lah berapa. Kawan pun bank in RM1. Ngamuk kita. Habis orang kata ikut suka awak. Ataupun kawan ni jadi baik pula. Tak apalah beri lebih. Padahal barang di pasaran tadi murah, dia pula menyesal. Silatlah saya. Nak bank in cukup-cukup. Nampak kata kedekut pula. Terpaksalah bank in lebih. Last sekali kita tak nak muamalah dengan dia. Sebab tidak ada harga yang ditentukan oleh dia. Ini ghanimah. Harta yang ditentukan. Baik, selesai Allah Ta'ala membicarakan tentang ghanimah. Allah Ta'ala menceritakan tentang peperangan Badar. Baik, kenapa cerita rampasan perang dulu, baru cerita perang Badar? Untuk menunjukkan bukti Islam ini akan menang. Kan itu cerita bagaimana pembagian harta. Islam ini akan menang. Yang kedua, untuk menyatakan bahawa dalam peperangan, orang tak fikir nak berebut apa. Masing-masing akan bersatu menghadapi musuh. Tapi bila bab harta, orang mula akan gaduh. Maka sebab itu, Allah Ta'ala sebut dulu harta. Dan bagaimana pembahagian. Selesai dulu. Tuan-tuan macam gini lah. Tuan-tuan nak berniaga. Macam mana untung kita bersyarikat. Untung kira kemudian lah kita bisnes. Jangan. Kira sekarang. Nanti kalau untung gaduh pula. Baik kita kira sekarang. Nak gaduh sekarang. Baik saya bersyarikat dengan awak. Baik kita kira macam mana untung. 40, 60, 40, 60, 50, 50, 30, 70. Biar dululah. Kita bisnes dulu. Untung kemudian apa. Belum bisnes dah cerita untung. Tak kena cerita sekarang. Sebab nanti bila tiba untung. Okey, kamu 20, aku 80. Kenapa? Sebab aku kerja banyak. Okey, tak puas hati. Gaduh. Ini antara hikmah kenapa disebut dahulu pembahagian harta. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana mukjizat kemenangan dalam peperangan Badar. Allah berfirman, "Idh antum bil udwatid dunya." Ketika mana kamu ini berhampiran Madinah. Wa hum bil udwatil quswa. Mereka berada jauh dari Madinah. Wa raqbu asfala minkum. Dan rombongan perdagangan Abu Sufyan 40 orang yang kamu asal tujuan keluar untuk menyekat ini berada di bawah kamu, lalu di persisiran pantai. Walau tawa'attu, kalau kamu berjanji untuk bertemu dengan musuh, lakhtalaftum fil mi'ad, nescaya kamu tidak akan tepat waktu. Tak akan tepat. Kenapa? Bila orang Islam tengok orang kafir ramai, datang rasa takut. Mungkin tak jadi datang. Dan orang kafir juga begitu. Mereka takut nak lawan Nabi SAW. Mereka tak datang. Allah nak jadikan peperangan ini berlangsung. Ya, kalau sekiranya mereka berjanji mengetahui musuh keluar, orang Islam pun keluar untuk perang, nescaya pada permulaan perang, sebab ini perang sulung. Perang sulung. Jadi kalau dirancang takkan jadi. Peperangan ini. Biar ia satu pertembungan yang terpaksa berperang. Maka kata Allah, kalau kamu berjanji untuk berperang, nescaya kamu tidak akan menepati janji. Kerana kamu ada rasa gerung takut sebab belum pernah berperang. Dan orang kafir juga takut kepada Nabi SAW. Sama-sama takut maka tak jadi perang. Sedangkan ada mukjizat yang Allah nak tunjukkan. Walakin tetapi liyaqdiyallahu amran. Allah hendak menentukan satu urusan besar. Kana maf'ulan. Tidak mesti jadi. Kan itu tuan-tuan kadang-kala. Bukan kadang-kala lah banyak dalam kehidupan kita. Tak berjanji kita bertemu. Janji tak, kita tak jumpa. Terutamanya dengan orang yang bayar hutang. Orang yang hutang bayar. Hari ni janji jumpa aku nak minta hutang. Tak jumpa. Tapi terserempak, dah boleh minta hutang situ. Dah terperangkap. Umpamanya begitu. Kata Allah, Allah nak jadikan benda ni terjadi. Liyahlika man halak. Supaya
musnahlah orang-orang kafir pada waktu itu ambayinatin, dengan jelas nyata mereka salah. Biar mereka tahu hari itu mereka kalah kerana mereka salah. Bukan mereka kalah kerana tentera Islam ramai. Bukan mereka kalah kerana tentera Islam kuat atau tentera Islam banyak senjata. Kalah mereka kerana kebenaran yang diperjuangkan oleh orang Islam. Kerana itu mereka melihat malaikat. Mereka lihat keajaiban perang, macam-macam keajaiban. Wa yahya, dan supaya hidup man hayya an bayyinah, supaya hidup orang-orang beriman menyaksikan bagaimana kemenangan peperangan itu dengan bukti bahawa kemenangan ini bukan sebab kamu ramai, kamu tak ramai pun. Bukan sebab kamu bersedia perang, kamu pun even tak bersedia perang. Tetapi ia sebagai bukti pertolongan Allah. Allah tunjuk pertolongannya. Wa innallaha lasami'un alim. Sesungguhnya Allah itu mendengar lagi Maha mengetahui. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Ketika mana Allah Ta'ala menjadikan engkau wahai Muhammad bermimpi dalam mimpi kamu, mereka cuma sedikit. Tuan-tuan, di antara takbir mimpi, kalau seorang tu bermimpi melihat musuhnya sedikit, itu tanda dia nak menang. Tak nak menang. Dia nampak benda tu kecil. Di mana Rasulullah SAW telah menceritakan mimpi baginda. Waktu itu mereka tak tahu berapa bilangan musuh. Masing-masing keluar, cuma tahu tentera musuh bersedia untuk serang. Dan Nabi SAW kata, kita memang kena perang. Jadi berapa tentera musuh? Lalu Nabi SAW bermimpi, dalam mimpi tadi Nabi tengok jumlah tentera musuh sedikit. Maka bila Rasulullah beritahu pada orang Islam, moral dia naik. Ma'nawiyatun aliyah. Naik moral Islam. Sikit. Oh, boleh menang. Sikit. Tak nampak banyak. Nampak mudah. Walau arakahum kathira. Kalau kami tunjukkan dalam mimpi kami kepadamu wahai Muhammad, kathiran, tentera musuh banyak, la fashiltum, nescaya kamu akan gagal. Wala tanaza'tum fil amr, nescaya kamu berbalah untuk tidak mau perang. Sebab itu naluri normal. Tetapi apa pun kita bila tahu musuh lebih banyak, kita pun takutlah. Kita tahu musuh tu kuat, kita pun takut. Itu fitrah. Bukan penakut tu sebab kita tak ada iman. Penakut ini adalah fitrah kita. Tahu ni kita depan kita ada singa, oh kita takut. Tapi masa orang beritahu bukan singa betul tu, anak singa je. Anak singa mau 2 bulan, kita pun angkat dada balik. Anak singa, kita tahu gigi tak ada. Atau tengok singa pencin. Oh, kita pun tak takut. Atau singa dalam kandang, kita pun tak takut. Kita perlu dapat satu info dulu untuk membina semangat, moral. Info pertama yang Rasulullah SAW dapati melalui mimpi baginda, tentera musuh tu sikit. Info tadi bila diberitahu pada orang Islam, ma'nawiyatun tartafi' ma'nawiyatuhum al-aliyah, terangkat moral mereka. Yakni kekuatan moral mereka. Walakinnallaha sallam, tetapi Allah Ta'ala menjaga kamu, selamatkan kamu. Innahu alimun bizatis sudur, Allah tahu apa yang ada dalam dada kamu. Yalah kita, tuan-tuan bayangkan perang sulung, fikir macam-macam. Tengok senjata tak banyak, tengok tentera tak banyak, fikir macam-macam. Allah tahu apa dalam hati kamu, Allah tenangkan kamu. Dengan mimpi melihat musuh yang sedikit, Allah kuatkan kamu, tenangkan kamu, kamu boleh menang. Wa iyyurikumuhum, dan ketika mana Allah Ta'ala menjadikan musuh melihat kamu juga sedikit. Ijil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yukallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kata Allah, wa yurikumuhum, dan ketika mana Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka musuh. Ijil taqaitum, waktu mana kamu bertemu, orang Islam nampak orang kafir sikit. Kata sebagian orang Islam, berapa jumlah mereka? Kami nampak mereka ni cuma 70 orang. Ni tengah bila orang Islam menghadap musuh. Tengok dari jauh, macam 70 orang je. Yang seorang dia kata, bukan 70, tu 100 orang. Bayangkan tentera musuh tu 1000. Tapi mereka nampak cuma 70 orang. Ini pandangan orang beriman pada orang kafir. Mana kalau orang kafir pula melihat orang Islam juga sikit. Mereka tengok orang Islam, kata Abu Jahal, orang Islam sikit ini macam jumlah jamuan makan unta je seekor ni. Ni geng-geng kenduri tahlil ya ramai ni. Maksudnya sikit. Baik, apa hikmah? Allah bila jadikan orang Islam melihat musuh sikit,
supaya mereka jadi berani. Dan Allah jadikan orang kafir melihat Islam, tentera Islam sedikit supaya mereka lalai dan cuai. Sikit. Ni puak-puak ni kita ikat je kata Abu Jahal. Tak payah angkat senjata, kita simpan je pedang, kita keluar tali je. Sikit sangat ni jumlah orang datang tahlil. Seolah macam tu, dia sebut dalam bahasa Arabnya, kata Abu Jahal, innama ashabu Muhammadin akalatu jazurin. Jumlah tentera Muhammad cuma pemakan seekor unta. Orang Arab, mereka dah biasa seekor unta dimakan oleh 100 orang. Jadi Abu Jahal pun tengok tentera Nabi SAW cuma 100 orang. Orang Islam pula tengok tentera musuh cuma 70 orang. Badi tengok sikit, tapi berbeza natijah. Orang Islam bila melihat sikit nampak semangat perang sebab mereka tak bersedia perang. Orang kafir yang memang dah terkena dengan sombong, nampak tentera orang Islam sikit, mereka pun cuai dalam persiapan perang. Lebih kurang ni, ini sekali tumbuk menang ni, dia cuai. Maka ini hikmah. Tetapi bila berlaku je pertembungan, ketika itu hal menjadi terbalik. Orang kafir mula melihat orang Islam makin ramai. Daripada mana mereka ni makin ramai? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Sesungguhnya ada satu bukti mukjizat dalam peperangan Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kumpulan berperang pada jalan Allah. Wa ukhra kafiratun. Satu lagi kumpulan kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Orang kafir ini melihat orang Islam seganda mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah memberikan kemenangan siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ianya menjadi pengajaran kepada orang yang punya akal fikiran. Dalam peperangan, musuh melihat orang Islam seganda mereka. Mereka 1,000, mereka nampak orang Islam 2,000. Ya, kerana turunnya malaikat dan bantuan yang berbagai. Akhirnya perang ini daripada mula-mula nampak berpihak pada musuh, akhirnya terbalik, kemenangan pada Islam. Dan bagaimana Allah Ta'ala beri antara bantuan-bantuan, Allah jadikan orang Islam tak gerung melihat orang kafir. Bahkan melihat jumlah mereka sedikit. Bahkan melihat jumlah mereka lemah. Lalu semangat berperang itu kuat. Manakala orang kafir pula ada dua keadaan. Yang pertama, sebelum perang nampak sikit untuk mereka cuai dalam persiapan. Yang kedua, ketika perang mereka nampak ramai. Supaya mereka putus asa dan putus semangat. Lalu mereka give up dan menyerah kalah. Ini antara kita katakan secara umum Allah Ta'ala menceritakan tentang peperangan Badar ini yang mengandungi 4 nikmat yang utama. Yang pertama, Allah Ta'ala menzahirkan kebenaran Islam. Dan yang kedua, Allah menjadikan orang Islam melihat jumlah orang kafir itu sikit. Itu salah satu daripada keajaiban perang. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada orang Islam mimpi, kepada Rasulullah mimpi jumlah tentera musuh sikit. Supaya mereka mendapat semangat daripada awal lagi. Yang tadi mereka melihat sedikit. Yang ni mimpi dahulu, melihat jumlah musuh sedikit. Dan yang keempat, dalam nikmat-nikmat peperangan ini, bahawa Allah Ta'ala menjadikan tentera Islam bertambah ramai ketika mana berlakunya perang. Musuh tengok bertambah ramai. Yang pertama, untuk menzahirkan kebenaran Islam. Yang kedua, Allah kuatkan semangat orang Islam melalui mimpi melihat jumlah musuh sikit. Yang ketiga, dalam peperangan tadi, di mana orang Islam melihat orang kafir sedikit. Yang keempat, orang kafir melihat jumlah orang Islam bertambah banyak bila berlaku peperangan, seolah-olah datang pertolongan yang tidak putus-putus. Maka inilah dia ataupun pengajaran yang penting dan utama. Bila seorang membantu dan menolong agama Allah, demikian pertolongan Allah tidak akan putus-putus mendatanginya. Demikian kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala berlaku. Sebab itu umat Islam tidak perlu takut berperang dengan mana-mana musuh yang mengancam umat Islam. Kalau benar akidah mereka, benar pergantungan mereka pada Allah, pasti akan datang pertolongan. Perang Badar bukan satu-satunya peperangan yang Allah tolong dan bantu. Tetapi ia satu contoh bagaimana bantuan itu akan datang. Pada setiap yang memperjuangkan agama Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.